السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Salam sahabat yang hadir pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana Allah beri pada kita peluang untuk satu pertemuan. Mudah-mudahan Allah memberkati usaha tuan-tuan untuk sama mendengar kuliah pada pagi ini. Alhamdulillah, Ustaz Syafiq Murad, Syakira Ismail. Saya bercadang pada pagi ini nak bawa daripada kitab Adabul Mufrad, tuan-tuan. Tak jadi kitab Imam Ghazali, ya. InsyaAllah pada waktu lain nanti kita akan baca kitab Imam Ghazali, iaitu Bidayatul Hidayah. Jadi pada pagi ni saya mengajak tuan-tuan untuk menungi kitab yang istimewa, namanya Al-Adabul Mufrad. Adabul Mufrad ni karangan Al-Imam Al-Ghazali. Ini kitabnya. Ini telah pun disyarahkan oleh Syekh Muhammad Ilyas Al-Barra Bankawi. Ini seorang ulama dari India. Ya. Baik. Kita baca kitab Adabul Mufrad. Tapi sebelum tu kita berkenalan dengan pengarang kitab Adabul Mufrad ni, iaitu Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaihi. Jadi seperti ada kebanyakan buku-buku, kita akan lihat di awal buku, di bahagian mukadimahnya akan ada kalimah yasirah, sedikit pengenalan terhadap pengarang kitab supaya kita kenal. Tak kenal tak cinta, orang Melayu mengatakan. Kalimah yasirah Imam Al-Bukhari qaddasallahu ruhah wa nawwara darihah. Berkata pengarang kitab ini ataupun yang mensyarahkan hadis sahih Bukhari ini, kitab Adabul Mufrad ni tentang Imam Bukhari, moga Allah memberikan kepadanya, meninggikan kedudukannya, menerangkan kuburnya. Ini doa kita kepada orang telah pergi, ya. Qala Imamul A'imah Al-Hafidh Ibn Khuzaimah rahimahullah, ma tahta adimis sama a'lam bil hadith min Muhammad bin Ismail Bukhari. Berkata antara imam hadis yang terkemuka Ibn Khuzaimah rahimahullah, tidak ada seorang pun di bawah teduhan langit seorang yang lebih faham tentang hadis nak dibandingkan dengan Muhammad bin Ismail Bukhari ini. Ini bagi menunjukkan kelebihan yang terdapat pada Imam Bukhari, ya. Wa ba'd, faman huwa al-Bukhari wa ma huwa hiya mazayahu wa hasanatu wa ma hiya makanatuhu al-ilmiyah baina jahabidhatil muhaddithin. Siapa dia Bukhari ni? Apa kelebihan dan keutamaannya? Apakah kedudukan keilmuannya nak dibandingkan dengan ulama-ulama hadis yang lain? Al-Imam Al-Bukhari huwa dhalika at-tawlu shamikh wan-najmu al-farqat as-sati' alladhi tarabba ala arshi khidmati as-sunnah an-nabawiyyah al-mutahhara hatta sara 'alaman min 'alamiha wa ramzan min rumuz al-muhaddisin al-asbat as-siqat fanala martabata al-amir al-mu'minin fi al-hadith an-nabawi al-sharif rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa askanahu fasiha jannatih. Imam Bukhari ini itulah merupakan seorang tonggak penting, satu bintang yang hebat yang telah pun berkhidmat untuk sunnah Nabi SAW sehingga menjadi salah seorang dari tokohnya dan simbol kepada simbol hadis yang terkemuka, ulama yang terkenal dengan sabit, siqah, dan dia telah pun mendapat gelaran Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin maknanya tak ada gelaran lebih tinggi daripadanya. Kalau kita lihat Amirul Mukminin ni maknanya gelaran diberikan kepada seorang khalifah. Maka demikianlah Amirul Mukminin diberikan gelaran khalifah ni kepada pemilik ataupun pengumpul hadis-hadis Nabawi ini yang namanya Bukhari, kerana kehebatannya, kesungguhannya, jasanya, baktinya kepada Islam, khususnya kepada bab ilmu hadis. Wa Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughira Al-Ja'fi Al-Bukhari rahimahullah wulida bi balda Bukhara sanata 194. Beliau dilahirkan di tempat namanya Bukhara pada tahun 194 Hijrah dan meninggal pada tahun 256 Hijrah, dan umurnya tidak pun melebihi 62 tahun, tetapi umur yang sangat berkat, penuh dengan ilmu, dikenali dengan ketakwaan dan juga kesalehannya, dan dengan demikianlah Allah telah membuka petunjuk ilmu dan telah beri kepadanya kemuliaan untuk menjadi penyampainya.
wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Benarlah Allah berfirman, bertakwalah engkau kepada Allah, nanti Allah akan ajar kepadamu apa yang tidak diajar kepada orang lain. Jadi antara sebab seseorang itu mendapat ketinggian di sudut ilmu adalah kerana ketakwaannya kepada Allah, maka Allah membukakan kepadanya ilmu yang tidak dibuka kepada orang-orang lain. Demikian tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Rihlatuhu fi talabil ilmi. Rihlanya untuk menuntut ilmu. Rihlah ni berarti pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti yang kita belajar tentang Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Zaman dahulu mereka pergi rihlah. Rihlah iaitu pergi untuk mendapatkan ilmu di suatu tempat. Rahal al-Bukhari fi talabil ilmi ila awasim al-bilad والتقى بمحدثي الأمصار وهي في خراسان العراق والحجاز ومصر والشام، وأخذ الحديث عن جهابذة المشايخ الحفاظ الذين كانوا ينتشرون في أنحاء العالم الإسلامي الواسع الفسيح. Imam Bukhari telah pun merantau di banyak tempat untuk mencari ilmu, di ibu-ibu negara, ibu kota, berjumpa dengan ramai para muhadithin di Khurasan, di Iraq, di Hijaz, di Mesir, di Syam, dan mengambil hadis daripada ramai tokoh-tokoh ulama penghafaz hadis yang terdapat di seluruh mata tempat Islam pada masa itu. Tuan-tuan bayangkan, ketika zaman Rasulullah SAW, kemudian dalam para sahabat berlaku Al-Futuhat Al-Islamiyah, pembukaan negara-negara keliling. Maka para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, jumlah mereka ni beratus ribu, mungkin lebih dari 100 ribu seperti yang dihimpunkan oleh Al-Imam Ibn Hajar. Maka mereka pun bersebaran di seluruh tempat di permukaan bumi untuk menebarkan dakwah, terlibat dalam pembukaan yang mulia itu. Maka daripada mereka inilah keturunan mereka menjadi ilmu itu tersebar luas ke seluruh permukaan dunia pada masa itu, terutamanya negara-negara Asia Tengah, negara-negara Timur Tengah. Maka di situlah berkembang suburnya ilmu-ilmu daripada Rasulullah SAW, antaranya ilmu hadis. Jadi Islam ni punya peranan besar dalam keilmuan, tuan-tuan, kerana Islam lah yang telah memulakan budaya ilmu. Di saat di barat penghargaan kepada ilmu ni tak ada langsung, orang semua hidup percaya kepada benda-benda karut datang daripada seseorang padri sebagai contohnya pada zaman itu. Tapi zaman para sahabat, zaman anak-anak para sahabat, berlaku perkembangan ilmu yang luar biasa. Wa min akabir syuyukh al-Bukhari alladhina akhadha al-hadith anhum Makki al-Balkhi wa Abdan al-Marwazi وأبو عاصم الشيباني ومحمد الفريابي والفضل بن دكين وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وإسماعيل المدني وغير هؤلاء من أئمة الأعلام. Antara tuan-tuan guru yang Imam Bukhari belajar daripadanya iaitu Makki al-Balkhi, Abdan al-Marwazi, nama-nama mereka lah, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal pun ambil daripada siapa? Daripada Imam Syafi'i. Nampak tuan-tuan, ni rantai hadis yang disusun untuk menyampaikan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama akhadha al-Bukhari khalqun kathirun la yuhsawna adadan fi kulli baladin dakhalaha wa haddatha biha wa sami'a kitab al-Bukhari 90,000 rajul. Begitu juga yang telah mengambil daripada Imam Bukhari ini satu jumlah yang sangat besar, tak terkira di setiap negara yang dia pergi. Kerana dia bukan sahaja belajar, malahan dia menyebarkan ilmu juga. Dan telah mendengar daripada Bukhari ini 90,000 orang murid. Allahu Akbar. Talab al-Bukhari al-ilma wa huwa ibnu 10 sinin, kama yaqulu an nafsihi, wa lamma balagha sinna 16 sanatan hafiza kutub Ibn Mubarak wa Waqi' wa khalat al-muhaddithin wa huwa saghir as-sinni fahafiza min ahadithihim syai' al-kathir wa kana ayatan fil hifzi wan nubugh. Imam Bukhari ini telah pun menuntut ilmu sejak usianya 10 tahun. Dia bercerita tentang dirinya ketika dia berusia 16 tahun, dia telah pun sempurna menghafaz kitab Imam Ibn Mubarak, dan begitu juga kitab Waqi', dan telah bergaul dengan ramai para ahli hadis sedangkan dia masih kecil, dan telah menghafal hadis yang terlalu banyak. Dia merupakan satu bukti kehebatan Allah SWT dari sudut ilmu yang diberikan kepada manusia kerana kehebatannya dari sudut hafazan. Wakal Bukhari radhiyallahu anhu mutahaddithan an rihlatihi al-ilmiyah, dia bercerita tentang perjalanannya menuntut ilmu, tuan-tuan ya. Dakhaltu ila bilad Syam wa Masr wal Jazira maratain wa ila al-Basra 4 marat wa aqamtu bi Hijaz 6 awam la uhsi kam dakhaltu ila al-Kufa wa Baghdad ma'al muhaddithin. Aku masuki negara Syam dan juga negara Mesir dan juga Jazira. Jazira ni maknanya Mekah, Madinah, tuan-tuan. Lebih daripada 2 kali. Kemudian Basra 4 kali. Kemudian aku tinggal di Hijaz
Hijaz contohnya, maknanya Hijaz 6 tahun. Dan aku tak terkira, aku tak ingat berapa banyak kali aku pergi ke Kufah, Baghdad bersama dengan para ahli hadis yang lain. وحكى عنه محمد السجستاني قال كان يختلف إلى أن يحضر معنا إلى مشايخ البصرة البخاري وهو غلام فلا يكتب الحديث بل يسمعه فقط فلامه بعض الناس بعد 15 يوما فقال لقد أكثرتم علي فعارضوا علي ما كتبتم فأخرجنا له ما كتبناه فقرأها كلها علينا عن زهر قلب حتى جعلنا نصحح ما كتبناه من حفظه كما في فتح الباري لابن حجر الأسقلاني المقدمة. Jadi diceritakan oleh Muhammad As-Sijistani, seorang anak muridnya, bahawa ketika Imam Bukhari ini hadir dalam majlis-majlis ilmu bersama dengan para guru yang ada di Basrah, dia masih lagi anak-anak, usianya belasan tahun. Dia hanya mendengar saja kuliah disampaikan. Lalu yang hadir bersama dengannya ramai berkata kepadanya, selepas 2 minggu ataupun 15 hari mereka belajar, mereka berkata, Ibu Bukhari, kau ni main datang belajar, kau dengar aja, kami tulis. Maka Imam Bukhari pun mendengar celaan mereka itu. Imam Bukhari berkata, baik, sekarang kau buka apa catatan kau, siapa yang paling dhabit, tolong buka catatan yang diulas hari ini. Maka ketika beliau yang paling dhabit itu, yang paling elok catatannya, buka catatannya, Imam Bukhari pun baca daripada pertama sampai hari yang ke-15 apa yang mereka pelajari. Sebaliknya, kami yang betulkan tulisan kami terhadap apa yang kami belajar, yang kami tak faham, yang kami tak ingat, rupa-rupanya dia hafaz 100% apa yang guru sampaikan. Ini adalah bukti bagaimana Allah menjaga agamanya dengan kehadiran orang-orang yang kuat ingatannya seperti Imam Bukhari, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Masya-Allah tabaraka wa taala, ya. Subhanallah, masya-Allah tabaraka wa taala. Tuan-tuan, sebentar lupa saya ajak tuan-tuan untuk mendapatkan kurma ajwa daripada Zahzan Travel. Kami masakkan kurma ajwa ni dari Madinah. Ada sijil lahirnya, sijil datang dari Madinah, tuan-tuan. Tengok. Ni adalah kurma. Tengok dalamnya kurma ajwa. Tuan-tuan, Rasulullah SAW galak kita untuk makan 7 biji setiap pagi, maka selamat daripada sihir dan juga racun, seperti yang baginda sabdakan. Dapatkan kurma ajwa, tuan-tuan, yang sangat enak, baru lagi ni, fresh lagi untuk kita memasuki bulan Rajab sekarang ni. Dan selepas ni Syaban, akhirnya Ramadan, kita akan menghadapi Ramadan tak lama lagi, 2 bulan ni sekarang. Dapatkan kurma ajwa daripada Zahzan Travel. Kami datangkan dalam bekas yang cantik seperti ni, tuan-tuan. Ada 250 gram, 500 gram dan juga 1 kilo. Tuan-tuan dapatkan untuk hadiah kepada adik-adik ke, bagi alamat kami hantar ke sana, insya-Allah. Dapatkan tuan ni. Jadi kami dapat memasarkan kurma ajwa dan kurma mekjol. Mekjol ni kurma yang besar, tak ada pula atas meja saya waktu ni, yang datang dari Palestin. InsyaAllah, mudah-mudahan bagi tuan minat, kami akan hadiah kepada tuan-tuan yang dapatkan 1 kilo ke atas sebuah buku menarik tentang pemakanan Rasulullah SAW. Tak ada dalam pasaran, tuan-tuan. Buku ni rare, karangan pengarang terkemuka Syekh Ustaz Ahmad Adnan Fadil, yang mengarang buku bestseller namanya Kenali Rasul Kita Muhammad SAW. Jadi siapa yang dapatkan kurma ajwa dan kurma ejol daripada Zahzan Travel akan dapat hadiah buku ni. Saya baca sikit apa terdapat dalam buku ni untuk tuan-tuan. Kelebihan makan berjemaah, duduk ketika makan, minum dengan 3 nafas, amalan Nabi SAW, kemudian tidak mencela makanan, minum sendiri apakah yang Rasulullah SAW suka, manisan dan madu, tamar kurma, air rendaman kurma, susu, keju dan lemak, roti, sup, labu dan kadid. Orang sekarang pun takut makan lemak berpada-pada lah, tuan-tuan. Lemak binatang yang elok dimakan, macam kata-kata pakar, kalau lembu organik, ayam organik, Nabi SAW telah pun mendahului kita untuk menerangkan kelebihan makanan terbaik. Ada gambar-gambarnya lagi, tuan-tuan. Tuan akan dapat hadiah buku ni bagi yang memiliki kurma mekjol ataupun ajwa sebanyak 1 kilo ke atas dari Zahzan Travel. Dapat sekarang asal, tuan-tuan, hadiahlah kepada adik-adik kita, ibu ayah kita, kurma yang istimewa ni. Baik, saya lanjutkan bacaan lagi. قال البخاري ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب أحفظ القرآن قيل كم كان عمرك إذا قال 10 سنين. Kata Bukhari, aku ini telah diilhamkan untuk menghafal hadis daripada kecil-kecil lagi, dan aku telah menghafal Quran lebih awal daripada itu. Berapakah umur tuan ketika menghafaz Quran? Kata anak murid tanya kepadanya. Jawapannya, aku menghafaz Quran usiaku 10 tahun.
Subhanallah, masya-Allah, tabaraka taala, ya. Min karamatil Imam al-Bukhari kana waliduhu Ismail bin Ibrahim min zuhadil abidin as-salihin wari'in. Dakhala alaihi ba'd an-nas fi min muhibbihi inda mautihi faqala lahum la ala min mali dirhaman wala min haram wala dirhaman min syubha walhamdulillahi ala fadlihi wa inami. Antara kelebihan Imam Bukhari ni karamahnya sebagai seorang wali Allah. Imam Bukhari ni Syekhul Aulia juga, ketua kepada orang-orang yang punya makam di sisi Allah SWT. Adalah bapa kepada Imam Bukhari namanya Ismail bin Ibrahim, terkenal sebagai seorang yang zuhud dan juga seorang yang saleh, wara'. Ketika beliau sakit, datanglah kawan-kawannya, orang cinta kepadanya, lalu dia berkata kepada mereka, syukur pada Allah kerana beri aku kesempatan untuk hidup, dan aku apa yang aku yakin tidak ada satu dirham pun dalam pendapatan aku ini dari sumber yang haram ataupun syubhah. Walhamdulillahi ala fadlihi wa in'amih. Syukur pada Allah atas nikmat ini diberikan kepada aku kerana aku tidak terjebak dalam perkara-perkara yang haram. Walamma mata waliduhu Ismail kana Muhammadun saghira sinni fa nasha'a fi hijri ummihi thumma hajja ma'a ummihi wa akhihi Ahmad fa aqama al-Bukhari Makkah mujawiran yatlubu al-ilma wa raja'a akhuhu Ahmad ila Bukhara famata biha. Bila bapaknya wafat, maka ibunya punya kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Maka ibunya membawa Muhammad ini, iaitu Imam Bukhari ini, waktu kecilnya untuk menunaikan ibadah haji bersama dengan saudaranya bernama Ahmad. Ya, Ahmad dengan Muhammad, dua orang adik-beradik, ya. Abang bernama Muhammad, adik bernama Ahmad. Maka mereka pun pergi bersama dengan ibu menunaikan ibadah haji. Duduklah mereka di Mekah beberapa ketika kerana Imam Bukhari mengambil peluang untuk menuntut ilmu. Adiknya pulang, tiba sahaja di Bukhara, dia pun meninggal. Tinggallah Muhammad seorang diri. Ya, dalam Syarhus Sunnah pada bab menceritakan karamatil awliya, cerita karamahnya para wali Allah SWT, bahawa karamah para wali yang kita baca adalah sebagai satu bentuk pengukuhan kepada iman kita, satu hiburan pada hati kita. Ya, jadi jangan pada hari ini anak-anak kita lebih kenal kepada pelakon-pelakon antarabangsa ataupun tempatan melebihi daripada sahabat-sahabat Nabi, para salafus saleh yang mereka ni telah digunakan Allah kelebihan-kelebihan bersifat karamah. Orang Melayu panggil keramat. Keramat bukan untuk diagung-agungkan, tuan-tuan. Bila mereka wafat, berakhirlah karamah mereka sebenarnya. Jangan jadi macam sebahagian orang yang bersifat kuburiyun. Kuburiyun ni berarti pergi kubur, pergi sembah kubur. Kalau kita ziarah kubur orang-orang saleh, tak ada masalah, tuan-tuan. Kerana itu menambah ketakwaan kita kepada Allah SWT, insya-Allah. Mengenang jasa mereka, pengorbanan mereka. Macam Imam Muhammad Said Ramadan Buti yang telah pun buat syarah kepada kitab Ibn Athaillah Iskandari. Ada benda yang beliau ghamid, ghumud, tak dapat beliau pergi ke kubur Imam Iskandari di Mesir itu. Maka doa kepada Allah di kubur itu, Allah kabulkan hajatnya. Dia pun dapat faham apa yang dia tidak tahu tentang kaedah ataupun asas tasawuf yang diletakkan oleh ulama terkemuka itu. Ada cerita-cerita seperti itu, tuan-tuan. Dan kita berdoa kat kubur, bukan kita berdoa kepada kubur, kita berdoa kepada Allah SWT dengan keberkatan orang yang pernah hidup di muka bumi dengan kesalihannya itu. Mudah-mudahan beri pada kita kelebihan. Bukan kita pergi sembah kubur itu. Ya, jadi kita kena faham. Baik. Cerita tentang Imam Bukhari ini, antara karamahnya, ketika beliau kecil, ayahnya meninggal, beliau ada di Mekah, beliau pulang ke Bukhara, tiba-tiba kena penyakit, zahabat ainahu fi sigharihi. Tiba-tiba hilanglah pandangannya ditimpa penyakit, maka dia menjadi buta waktu kecil. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ibaratlah jatuh ditimpa tangga. Ayah meninggal, mata pula buta. Adik meninggal. فرأت والدته إبراهيم الخليل عليه السلام في المنام فقال لها لا تهزني هذه يا هذه لقد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك له فأصبح الصغير قد رد الله عليه بصره وهذه من أزهار كرامات الصالحين. Imam Bukhari ni waktu kecil matanya buta, kena penyakit, maka doktor pun, ibunya bertemu dengan doktor, minta rawat. Semua doktor yang ditemui berkata memang tidak ada peluang untuk dia sihat kembali. Tapi si ibu ini tak berhenti memunajat kepada Allah, iaitu tiap-tiap malam berdoa kepada Allah pada waktu tahajudnya, mohon kepada Allah supaya anak ni menjadi celik semula. Tuan-tuan, karamah ibunya, karamah Imam Bukhari waktu kecil lagi. Tiba-tiba satu malam ibunya mimpi bertemu dengan
Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada wanita ini, wahai perempuan, jangan bersedih banyak tangisanmu, jangan bersedih, Allah akan kembalikan mata anakmu semula. Dia pun bangun pagi itu, tuan-tuan, dia melihat mata Bukhari telah terbuka, bercahaya kembali. Inilah kelebihan seorang ibu yang salihah. Ya, ibu-ibu di luar sana, jangan lupa, walaupun apa saja ujian menimpa kita, tapi Allah tetap bersama kita. Innallaha ma'ana. Asalkan kita bina satu laluan yang kukuh dengan Tuhan, dengan Allah SWT. Mintalah kepada Allah. Kadang kita minta pada manusia ni, hati kita boleh jadi kotor. Kita mengharap pada manusia. Mintalah kepada Allah SWT. Pada manusia ni kita hanya minta tunjuk jalan dan minta doakan saja. Ya, jangan lebih daripada itu. Jangan jadi macam sebahagian orang yang ada penyakit sikit pergi hebarkan kat Facebook, seolah besar sangat. Ini adalah tindakan orang jahil yang tak gerti kedudukan Allah SWT. Ma qadullah ka qadri. Dia sikit je sakitnya, maka mengadu kat Facebook tu macamlah penyakit kronik sangat. Dapat duit, pergi enjoy pula. La ilaha illallah Rasulullah. Allah kata tak malunya orang pada ini. Orang yang tak ada Tuhan dalam dirinya saja sanggup buat demikian, penipuan kepada orang, tuan-tuan ya. Kaifa allafa al-Bukhari kitab kutubahu. Macam mana Imam Bukhari mengarang kitab-kitabnya. Antara kitabnya yang hebat itu kitab Sahih al-Bukhari. Yaqul Imam Bukhari taqammadullah birahmati wa ridwan, sanaftu kitab Sahih min zuha 600,000 hadisin. Imam Bukhari telah pun mengarang kitab sahihnya itu daripada 600,000 hadis yang dihafaznya. 600,000 hadis, tuan-tuan. وما وضعت فيه حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين وكان تصنيفي له في 16 سنة جعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى. Imam Bukhari menghafal lebih daripada 600,000 hadis, tapi yang dimuatkan dalam Sahih Bukhari ternyata 80,000 saja. Beliau berkata, sebelum aku menulis sesuatu hadis, aku ambil wuduk dahulu, aku semayang sunat dahulu, aku tahajud dulu, aku mohon kepada Allah SWT untuk beri kepada aku petunjuk. Beliau menyiapkan sebagai contohnya kitab Sahih Bukhari selama 16 tahun. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Allahu akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Faizan, itu adalah Sahih Bukhari. Yang kita nak baca ni adalah Adabul Mufrad. Ini Adabul Mufrad. Al-adab fi lisan al-Arab, al-adab allazi yata'addab bihi al-adib min an-nas, sumiya adaban li'annahu ya'dibu an-nas ila al-mahamid wa yanhahum 'anil maqabih. Adab ini lisan Arab. Lisan Arab ni satu kitab lugah yang penting, kamus lugah yang penting ya. Beliau berkata pengarang kitab bahawa maksud adab iaitulah satu amalan yang menjadikan seseorang itu berakhlak dengannya. Dia dinamakan dengan adab kerana ya'dibun nas, dia membawa manusia kepada perkara-perkara terpuji dan menghalang mereka daripada perkara-perkara keji, maka ia dipanggil sebagai adab. Wa qala Tahanawi fi kashafihi al-adab husnul ahwal fi qiyam wal qu'ud wa husnul akhlaq wa ijtima'ul khisal al-hamidah. Kata Tahanui, ini seorang orang India tu ni, bahawa maksud adab yang elok itu ialah satu perangai, satu cara yang membezakan kita daripada orang lain ketika bangun, duduk, bagaimana kita bertindak kepada orang, dan perhimpunan segala sifat-sifat yang baik pada diri, maka namanya itu adab. Ini kata Imam At-Tahanawi ya. Wa qala Hafiz Ibn Hajar fi Fathil Bari, al-adab isti'mal ma yuhmad qawlan wa fi'lan wa 'abbara ba'dhum anhu bi annahu al-akhdhu bi makarimil akhlaq. Kata Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, adab ini maksudnya melakukan sesuatu yang dipuji sama ada melibatkan perkataan atau perbuatan, dan sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa maksud adab ini adalah memilih perangai, tabiat, sikap yang mulia. Inilah maksud adab ya. Wa qila al-wuquf ma'al mustahsanat wa qila ta'zima min fawq man fawqaka wa rifqu biman dunaka wa yuqal innahu ma'khuzun min al-ma'duba wa hiya da'wa ila ta'am sumya bizalika li'annahu yud'a ilaihi. Ada boleh mengatakan bahawa maksud adabul mufrad ni iaitu mengambil apa yang terbaik, yang terpilih dalam tingkah laku. Dan ada yang mengatakannya bahawa maksudnya adalah engkau memuliakan orang yang lebih tinggi daripadamu dan berlembut dengan bersopan santun kepada orang yang kurang daripadamu. Ada yang mengatakan dia diambil perkataan hidangan yang bererti kerana akhlak ini adalah satu benda yang menarik manusia kepadanya.
Manakala makna al-mufrad pula huwa al-wahid, ay al-adab al-muta'alliq bi syakhsi kulli fardin min muslimin fi syu'uni hayatihim al-yawmiyah, at-ta'budiyah wal ma'ishiyah wal maslakiyah. Manakala perkataan mufrad pula merujuk kepada unik, kepada satu. Jadi bila sebut adabul mufrad, adab kita dengan orang keliling kita di kalangan orang-orang Islam dalam segala urusan harian kita. وهذا الكتاب المبارك النافع المفيد جمعه الإمام البخاري لإيفاء هذا الجانب من جوانب الحياة النبوية حقها من الاهتمام والاقتداء. Inilah kitab yang penuh keberkatan, yang sangat manfaat, yang sangat mulia, dikumpulkan oleh Imam Bukhari untuk menyempurnakan aspek kehidupan Nabi kita, bagaimana kita nak mengambil contoh teladan terbaik daripadanya. Jadi kita dalam hidup ni tuan-tuan, ambil daripada Nabi kita salam. Kadang-kadang kalau kita ni menerima dalam WhatsApp group wisdom daripada entah mana-mana orang kadang-kadang. Yalah, kalau perkara baik itu ambil sajalah. Tapi janganlah sampai mengkagumi kadang-kadang si kafir yang tak kenal Tuhan itu melampau-lampau berbanding dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir ni kebanyakannya tuan-tuan dia buat satu kebaikan kerana ada kebendaan. Dia buat CSR kerana nak mengelakkan teks sebagai contohnya. Mereka buat satu kebaikan tentu ada satu batu, satu apa dipanggil? Udang salib batu. Tapi Nabi kita SAW mengajar kita untuk kebaikan kerana dalam zat kebaikan itu, dalam tingkah laku perkara yang sekecil-kecilnya itu merupakan ibadah kepada Allah. Inilah beza di antara adab dengan moral. Inilah beza di antara akhlak dengan perangai orang-orang bukan Islam. Baik ya, ambillah yang baik, tapi kena ingat yang terbaik ialah Rasulullah SAW. Baik, litakuna ma'ilatan amama anzalil mu'minin ta'addu bi adabiha wa tahdhib makarimiha wa karja'a fi hadzal kitab min istikmala lima ضمنه في كتاب الجامع الصحيح من أداب من أحاديث الآداب والأخلاق التي بلغت 300 حديث فجمع في كتابه الأدب المفرد حديثا 644 bab 44 و 600 baban. Di sini Imam Bukhari melengkapkan apa yang telah dikumpulkan dalam jami' sahihnya, kitab sahihnya yang berjumlah lebih daripada yang dapat kita lihat itu lebih daripada 6,000 hadis. Maka di sini mengandungi lebih daripada, kalau kita perhatikan, lebih daripada 1,322 hadis lagi berkaitan tentang akhlak Rasulullah SAW. Maknanya dalam kitab sahih itu dikumpulkan semuanya sahih belaka. Hanya sahih saja yang terdapat dalam kitab Al-Jami' As-Sahih. Tapi dalam adab mufrad ni Imam Bukhari bawa juga hadis-hadis yang lain. Demikianlah sophisticatednya cara fikir Imam Bukhari. Yang sahih itu sahih saja, yang kat sini tambahan kepada yang sahih itu. Annahu lam yashtarit fihi ma ishtaratahu fi sahihi. Dalam hadis yang kumpulkan dalam mufrad ni tak letakkan syarat yang kuat dan kukuh seperti diletakkan dalam Al-Jami' As-Sahih. Maknanya kat sini ada kelonggaran sikit di sudut beristidlal dengan hadis-hadis yang lemah. Fazakara fihi sahih wa huwa al-akthar ma'al hasan wa dha'if. Dalam kitab adab mufrad ni kau akan dapati kebanyakannya tetap sahih. Ada juga yang hasan, ada juga yang dhaif. Wa huwa al-aqal, dan itulah yang paling sedikit. Alladhi yu'malu bihi fi fadail al-amal bi syurutihi inda ulama al-hadith wa dzakara fi ghudunihi athar as-sahaba wa awrada fi munasabatin adidatin ayatan min al-Quran al-Karim. Metodologi Imam Bukhari dalam sudut pembawakan hadis dalam al-mufrad ini, beliau bawa hadis sahih yang paling banyak. Tapi turutnya membawa hadis hasan dan hadis dhaif seperti yang telah kita jelaskan. Kerana hadis dhaif ini layak diamalkan dalam bab fadail, dalam bab kelebihan-kelebihan beramal, seperti yang telah ditetapkan oleh para ulama hadis dengan syarat-syaratnya. Demikian juga dalam adab mufrad ni kau akan mendapati bicara tentang kata-kata para sahabat yang dipanggil sebagai asar, dipanggil sebagai khabar. Juga kata-kata para sahabat ni mencerminkan apa yang mereka belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita dengar sikit tuan ni sebelum akhir ni. Mawdu' hadzal kitab, kepentingan hadis ini, ahamiyatu hadzal kitab. Mawdu' hadzal kitab yadullu ala unwanihi qad damanahu al-Imam Al-Bukhari abwaban min adabil nabawiyyah wal akhlaqil muhammadiyah sallallahu wa sallamuhu ala sahibiha wa rattabaha tartiban munassiqan wa huwa bihadza yu'addu masdaran hafilan bil kara'im al-muhammadiyyah as-samiyah al-mubarakah wa madatan asilatan fil adabil islamiyah karimah. Dalam kitab ini Imam Bukhari punya kecekapan, kebijaksanaan dalam menyusun bab-bab yang terdapat padanya. Engkau akan dapati ketersusunan yang luar biasa
Dan inilah dia satu lagi sumber rujukan berkenaan dengan akhlak Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kitab berkaitan dengan adab Nabi SAW, akhlak Nabi SAW. Alhamdulillah tuan-tuan, kitab ni kami dalam proses akhir untuk penerbitannya di Telaga Biru. Jadi kat tangan saya ni bahasa Arab. Mudah-mudahan tak lama lagi, dalam minggu akan datang, tuan akan lihat lahirnya buku Adab Mufrad, satu karangan penting yang membawakan kepada kita akhlak Rasulullah SAW yang patut kita pelajari, yang patut kita amalkan kehidupan. Ajma'atil ummatul islamiyah ala anna jami' as-sahih as-sahal kutub ba'da kitabillah. وأنه محتوٍ على كل ما يتعلق بالسنة النبوية إلا أن البخاري نفسه لم يكن يكتفي في هذا في باب الآداب والأخلاق حتى أفرد في الأول مؤلفا آخر سماه الأدب المفرد فهو من خيرة ما دون في الأدب الدينية الفاضلة والأخلاق الإسلامية العالية مما يجب أن يتصل به مسلم يظن بدينه وإسلامه ويستعد في هذه الدار لآخرته. أورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثر الصحابة والتابعين ما يتعلق بهذا الباب. Umat Islam bersepakat untuk mengatakan bahawa tiada kitab yang lebih sahih daripada Sahih Al-Bukhari selepas Al-Quran Al-Karim. Bahawa ia mengandungi semua hadis-hadis Nabi, melainkan Imam Bukhari tidak. Cuma Imam Bukhari tidak berpuas hati setakat itu saja. Malahan beliau telah menambah lagi satu kitab berkaitan dengan akhlak Nabi SAW. Lalu beliau menulis kitab Adabul Mufrad yang kita sedang pegang ni tuan-tuan, yang mengandungi hadis-hadis Nabi dan asar daripada para sahabat dan tabi'in yang berkaitan dengan akhlak yang mulia. Baik. Kemudian thumma li hadzal muallif ma'a tafarrudihi mazaya ukhar zakaraha julatun min al-muhaddithin wal a'lam rasikhin wa shahida bi kathrati fawaidi al-hafiz Ibn Hajar Asqalani. Dalam kitab ini walaupun ia tidak menghimpunkan hadis-hadis sahih semuanya, tapi ia tetap mendapat perhatian kebanyakan para ulama hadis. Contohnya, lihatlah apa yang dikatakan oleh Ibn Hajar Asqalani, minha anna nisfahu min haythu sihhatil asanid bimidraj as-sahih lahu wa nisf al-akhar fi quwwa duna sahih muslim li muslim wa aqwa min baqiyat as-sihah sittah iktibas min tafsiratil alama Yusuf al-Banuri. Bahawa untuk pengetahuanmu daripada Adab Mufrad ni, separuh daripadanya merupakan hadis yang sahih sanadnya. Yang kedua, separuh yang akhir itu dia hadis yang kuat, cuma dia tidak sampai kepada kekuatan seperti yang dibawakan oleh Imam Muslim dan syarat-syaratnya. Kita tahu yang pertama paling kukuh hadis-hadisnya Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim. Jadi selepas Al-Quran Karim, hadis daripada Nabi kita, apa yang disepakati oleh Bukhari, Muslim, itu yang paling tinggi sekali kedudukannya. Ikut urutan di sudut perbincangan para ulama, yang paling tinggi Al-Quran Karim. Yang kedua hadis. Tapi hadis tu bagaimana pula? Hadis yang paling sahih adalah apa yang disepakati oleh Bukhari dan juga Muslim. Lepas itu apa yang dibawa oleh Bukhari saja. Lepas itu apa yang dibawa oleh Muslim saja. Yang keempat Al-Quran disepakati oleh Bukhari Muslim, namanya muttafaqun alaihi. Kemudian dibawa oleh Bukhari saja, kemudian dibawa oleh Muslim saja. Kemudian barulah kitab-kitab hadis yang lain. Wa minha annahu awsalahu biqadrin salihin min ahadith allati kanat mu'allaqatan fil jami' as-sahih lahu. Wa minha ma dhuhila anhu kibar muhaddithin min ta'yin rawin aw kalima wa sama fihi dhalika ar-rawi wa tilka al-kalimah. Ini kekuatan-kekuatan yang daripada Imam Bukhari, iaitu dia membawa hadis-hadis tersebut di sudut yang hadis mu'allaqnya yang dibawakan dalam Sahih Bukhari itu diterangkan di sini. Wa minha annahu yujadu fihi min al-akhbar ma la yujadu fi ghairihi. Fala raiba annahu kad hawa adaban muhammadiyan jamman wa ilman wasi'an fil akhlaqi wal adabil islamiyah wa husnal mu'asyarah. Dalam kitab ni kau akan dapati kisah-kisah yang tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis yang lain. Ini menunjukkan kepada kamu tentang akhlak Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فيقول المتضرع إلى مولى محمد إلياس الباري بنكاوي الهندي كان الله قد له وثبته على هدى وثبته على هدى وحفظه عن الآراء الزائفة ووقفه بما يرضاه وسانه من العقائد الزائغة ووقاه أما يصمه من الأعمال السيئة وأرشده في كل ما والاه وجعل آخرته خيرا من أوله. Maka berkatalah penulis pensyarah kepada yang mensyarahkan hadis Sahih Bukhari ini, kitab Adabul Mufrad ini, inna hadzal kitabil qayyim huwa kama wasafu Syekhul Jilani fi kitabi Fadlillah Samad bi syarh al-Adab al-Mufrad.
kitab ini kau akan dapati sebagaimana huraian oleh Syekh Al-Jilani dalam kitabnya bertajuk Fadlullah Samad bi Syarhil Adabil Mufrad. Inna kitab al-Adabil Mufrad li Amirul Mu'minin fil hadis tabibu ilalihi fil qadim al hadis Hafiz Islam al-Muslimin Syekhul Fuqaha al-Muhaddisin Imam al-Hammam Abi Abdullah Muhammad bin Bukhari taqammadullah bi fadlihi al-jari mimma kad kathura naf'uhu fa innahu ma'a siril hajmi wa ghazalati ilmi la yujad shibhuhu hawa min al-adab al-fadila wal akhlaq al-kamila ma warada an sayyidil anbiya min khiyarati ashabil uzama wa man tabi'ahum min al-ulama al-atqiya fa huwa min ahsani ma alaf wa altaf ma sunnif wa ahkam ma rusif. Tuan ini adalah pujian-pujian untuk Imam Bukhari daripada penjelasan Imam Al-Jilani, Al-Qadir Jilani tentang keutamaan yang ada pada kitab ini. Kamu akan dapati huraiannya, pembawakan hadis-hadisnya memang kau tidak akan lihat dalam kitab-kitab yang lain. Baik tuan, untuk mencari keberkatan pada kali ini sebelum mengakhiri kuliah, saya baca sedikit hadis yang berkaitan dengan kitab Adab Mufrad ni. Imam Bukhari bawakan bab pertama, bab qaulihi ta'ala wasainal insana biwalidayhi husna. Imam Bukhari bawakan bicara yang pertama sekali adalah kepentingan untuk berbuat baik kepada ibu bapa daripada ayat Quran ayat ke-8 surah Al-Ankabut, iaitu firman Allah, kami beri wasiat kepada manusia untuk berbaik kepada kedua ibu bapanya. Ini bab yang pertama. Begitu hebat kitab ini, pengarangnya meletakkan tajuk bab itu adalah daripada ayat Quran. Bab pada menyatakan firman Allah, wa wasainal insana biwalidayhi husna. Baik, hadis yang pertama. Akhbarana Abu Nasr Ahmad bin Muhammad bin Hasan bin Hamid bin Harun bin Abdul Jabbar Al-Bukhari Al-Ma'ruf bin Nayazaki qira'atan alayhi fa aqarra bihi qadima alaina hajjan fi safar sanata 70 wa 300. Qala akhbarana Abu al-Khair Ahmad bin Muhammad bin Khalil bin Khalid bin Hurayth al-Bukhari al-Karmani al-Abkasi al-Bazzar sanata 22 wa 300. Qala hadatsana Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Ahnaf al-Ju'fi al-Bukhari. Qala hadatsana Abu al-Walid qala hadatsana Syu'bah qala al-Walid bin Aizar akhbarani qala sami'tu Abu Amr al-Shaybani yaqul hadatsana sahibu hadhihi dar wa awma bi yadihi ila dari Abdullah qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal ahabu ila Allah azza wa jalla qala salatu ala waqtiha qultu summa ay qala thumma birrul walidain qultu summa ay qala thumma al-jihad fi sabilillah qala hadatsani bihinna walau istazadtuhu lazadani. Tengok tuan-tuan, ini metodologi para muhaddisin. Itu sebab ilmu isnad dipanggil ilmu hadis ni, ilmu sanad, ilmu isnad. Allah melihara Islam ni dengan munculnya tokoh-tokoh hadis yang membawa hadis-hadis Nabi itu dengan penuh ketelitian sehingga tidak meninggalkan seorang pun dalam rantai pembawaan hadis itu di kalangan siqah yang diyakini, dan dengan itulah Islam ini sampai kepada kita tuan-tuan. Ni an. Ini ilmu sanad namanya, riwayah dan juga dirayah. Dalam hadis ini berkatalah Imam Bukhari rahmatullah alaihi radhiyallahu anhu arda, beliau menyampaikan hadis ini kepada kita daripada Abu Amr al-Shaybani, daripada Abdullah bin Umar kat sini tuan-tuan, bahawa bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah SAW, apakah amalan yang paling baik? Jawapan Rasulullah SAW, amalan paling baik adalah sembahyang pada waktunya. Sekarang kita tak ada kesempatan mungkin nak pergi ke masjid kerana halangan-halangan tertentu, maka sembahyanglah kat rumah pada waktunya tuan-tuan. Ajak isteri, anak-anak sembahyang berjemaah, sembahyang pada waktu. Didik anak kita untuk jadi imam sebagai contohnya, untuk azan, untuk baca Al-Quran berjemaah, contohnya pada hari Jumaat baca surah Al-Kahfi. Contoh tuan-tuan, kerana kata Imam Ghazali, manusia ni sifatnya bila beramai-ramai dia bersemangat. Ambil peluang untuk membaca bersama terjemahan Quran, contohnya baca tafsirah Nabi SAW. Baik, dalam hadis ini mengatakan keutamaan yang pertama sekali, sabda Nabi adalah sembahyang pada waktunya. Kemudian yang kedua adalah buat baik pada ibu bapa. Mungkin pada hari ini kita tak pulang ke kampung kan, halangan tertentu, PKP dan sebagainya. Telefonlah ibu, telefon ayah, hantar hadiah kepada mereka, hantar kurma ke contohnya tuan, hantar hadiah Al-Quran ke. Sementara lupa, saya bagi tuan-tuan yang berkesempatan, insyaAllah pukul 10 pagi nanti saya ada di program Astro Go Shop, memperkenalkan satu Quran versi baru Telaga Biru. Ada tuan-tuan tak keberatan, tolonglah share kepada kawan-kawan kita yang lain. Baik tuan. Kemudian apa lagi? Tanya aku kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah.
nampaknya dalam susunan hadis ini Nabi telah meletakkan sembahyang pada waktunya adalah yang pertama sekali, yang kedua menjaga hak ibu bapa, yang ketiga barulah berjihad di jalan Allah SWT. Nampak kita yang dalam hidup ni punya ibu bapa, kita tak ada kesempatan untuk berjihad di jalan Allah, tak ada peluang nak buka sekolah anak yatim, tak ada peluang nak buka rumah menjaga orang-orang susah. Ada sahabat saya buka rumah menjaga orang penyakit HIV. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Allahu akbar, hebatnya orang semikian, tuan-tuan. Ada orang punya kesempatan untuk membuat rumah anak yatim tanpa mengambil daripada masyarakat sedikit pun wang mereka. Allahu akbar, wali Allah sungguh. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Semalam saya jumpa dengan seorang teman, Allah berkati mudah. Beliau buat satu pondok di Johor dan berkata dia tak ambil apa-apa bayaran pun, melainkan bagi mereka yang layak bayarlah ikut kemampuan. Kerana susah Ustaz, kalau kita buka sekolah agama ni nak tetapkan bayaran pada orang, nanti orang tak datang. Dan kebanyakan orang yang pergi sekolah agama ni memang tak ada wang Ustaz kalau ke kampung-kampung. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Kalau ada peluang, pergilah ziarah, tuan-tuan. Lihatlah apa yang boleh kita bantu. Kadang-kadang ada orang ni yang sifatnya segan untuk meminta. La yasaluna an-nasa ilhafa. Dia segan untuk minta kepada manusia, minta hanya kepada Allah. Maka kalau kita ada bantuan, kita ada kemampuan untuk bantu, bantulah, tuan-tuan. Tak boleh nak bantu dengan kebendaan, bantulah dengan doa. Mungkin kalangan tuan-tuan merupakan cikgu-cikgu yang sudah bersara, bolehlah pergi menawarkan apa bentuk bantuan kepada mereka. Jadi accountant ke, jadi si usaha ke, tawarkan diri. Maklumlah kita pun ada pendapatan tetap, alhamdulillah, ada pencen. Saya nak bantu saja Ustaz. Jumpalah orang semikian, tuan-tuan. Saya tak punya sekolah, saya tak punya. Tapi saya cerita tentang kawan-kawan yang gigih ni. Ya, kalau kita lihat memang mereka ni benar-benar perlukan bantuan. Mereka memang merupakan orang yang bersungguh-sungguh membangunkan sekolah-sekolah seperti ini. Pergilah lihat, tuan-tuan. Baik, ini juga satu bentuk jihad di jalan Allah SWT. Ada orang membuat rumah anak yatim, ada orang buat sekolah tahfiz. Kerana tak lain tak bukan dibangunkan oleh rasa keyakinan untuk berjihad di jalan Allah dalam bentuk yang ada pada ini. Tahniahlah, tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat buat ni semua. Kita yang tak mampu nak buat ni, lihatlah dan hulurkanlah bantuan apa yang kita mampu, tuan-tuan. Ya, kalaulah sekolah-sekolah agama seperti ini ditutup, maka kita punya tanggungjawab di depan Allah untuk jawab nanti. Baik, jadi dalam hadis ini Nabi SAW mengajar kita ada 3 turutan keutamaan. Yang pertama sekali adalah salat pada waktunya. Kalau kita kat rumah pada ini tak boleh nak pergi sembahyang Jumaat, contohnya sembahyang Zuhur pada waktunya, tuan-tuan. Ya. Dan kemudian kita adalah kedua, buat baik pada ibu bapa, sedaya upaya. Doalah kepada Allah, ya Allah, berilah kemampuan untuk meraihkan ibu bapa aku, menjaga mereka, bersabar atas kelemahan, kerendahan mereka. Kalau ibu bapa itu sihat, semua orang boleh berkhidmat, tuan. Dan kalau ibu bapa itu sakit, menjelang malam, dia memang tak ada kemampuan untuk memandu pun tak nampak. Kadang-kadang yang buang kecil itu tak menentu, nak bongkok pun tak boleh. Ya, tuan dimuliakan sekalian, bagi wang saya tak cukup. Dan kalau kita melihat adik-beradik ada yang menjaga ibu ayah ni, ringankanlah tulang kita untuk membantu mereka juga. Kerana kadang-kadang mereka segan untuk minta bantuan pada kita. Mereka pun ada kehidupan, tuan-tuan. Ya, kalau kita tak mampu untuk bantu, mintalah kepada anak-anak kita untuk bantu yang telah besar itu. Ya, kerana menjaga ibu ayah ni susah, tuan-tuan. Hanya orang yang tahu saja yang tahu. Yang tak tahu memang tak akan tahu. Boleh pergi ziarah, bawa buah-buahan, bawa roti, bawa itu, bawa ini, memang semua orang boleh buat. Tapi untuk mengambil tanggungjawab ketika waktu malam, hadir penyakit tu, datang penyakitnya, jumpa dengan doktor pada waktu malam, nak kena tunggu mungkin berjam-jam di hospital. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Memang ujian, tuan. Ya, jadi itu sebab kita ni ambillah peranan tanggungjawab. Dan ada seseorang adik-beradik tu segalanya dibuat, dia pun gaji bukan banyak sangat. Yang lain yang pegawai-pegawai besar ni, apa salahnya beritahu ke adik, "Dik, tahulah abang tak boleh nak pergi bantu macam kau buat ni, abang duduk jauh. Ambil adik RM500. Abang dengar cerita itu kau duduk teman ayah kat hospital." Contoh, tuan-tuan. RM500 tu memang tak sama dengan jasa dia menjaga ayah kita.
Tapi apa nak buat, memang kita tak mampu. Ni langsung tak ada apa-apa pun yang kita boleh buat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada seorang sahabat saya, dan dia orang baik saya kenal. Dia bila dia menjaga ibu mertuanya, adik-adik lain semua tak mampu, dia jaga ibu mertuanya. Maka tunjuk bagaimana dokong ibu mertuanya, dia angkat ibu mertuanya. Dia masuk dalam Facebook. Ialah manusia, tuan-tuan. Dia buat begitu supaya kawan-kawannya doakan untuk dia. Dia kata demikian. Moga Allah berkati, Allah selamatkan kita daripada riak, ya. Maka datang adik iparnya yang tak setuju, sebulu dengannya, berkata, macam kau seorang je buat. Memang dia seorang yang buat, tuan-tuan. Dia lelaki. Adik-adik isterinya yang lelaki itu tak peduli pun pada ibu itu. Padahal mereka ada kemampuan pun. Usahakan bawa pergi ke mana-mana, ke hospital, pada doktor rawatan, itu memang tak buat langsung. Nak ajak datang rumah pun keberatan. Padahal rumahnya semua landed, tuan-tuan. Jadi perkara sebenarnya kan memang sensitif kalau sebut. Nanti ada hati yang terasa. Ya, jadi tuan-tuan, apa nak buat? Inilah yang Nabi sebut sebagai amalan yang paling utama. Jangan kita salah, tuan-tuan, ya. Ada orang kadang suka buat kerja-kerja NGO, tunjuk sana sini. Yalah, kerja tu glamour. Pendapatannya pun tak terkira. Tapi menjaga ibu ayah ini tak boleh nak tunjuk sangat pada orang, kerana ibu ayah kita sendiri. Tapi Nabi telah meletakkan keutamaan ini yang paling besar, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, selepas sembahyang pada waktunya. Jihad di jalan Allah itu kemudian duduknya. Bantu orang kat Syria, bantu orang kat Yaman, bantu orang kat negara lain, itu nombor 3 duduknya, tuan-tuan. Jangan jadi macam satu kisah seorang ibu berkata, kenal tak anak saya ustaz? Tak berapa kenal makcik. Ini seorang ustaz yang mulia cerita dengan saya. Ustaz ni ustaz terkenal, ya, sahabat baik saya. Kenal makcik? Tak kenal anak saya, ustaz, tak kenal. Maka dia pun menyebut anak dia. Oh, kenal. Ini cerita lebih 10 tahun lalu lah. Kenal anak makcik, kenal. Oh, selalu masuk TV itu kan. Dia pergi bagi bantuan seluruh dunia, tuan. Untuk pengetahuan ustaz, anak saya yang terkenal tu dah 2 kali raya tak balik. Apa maksud ibu ni, tuan? Ibu ni merintih anak ni suruh balik rumah. Balik rumah je hari raya, jumpa ibu setiap, tak sibuk keluar negara. Pergi keluar negara memang seronok. Nampakkan sedikit buat kerja tengah masa sejuk. Saya tak masuk dengan siapa, tuan ni. Ibu ini menangisi anaknya tak balik ke rumah langsung, tak jumpa langsung. Telefon pun tergesa-gesa selalu. Kerana baginya menjaga orang kat luar negara yang boleh dibuat oleh orang lain itu lebih penting daripada jaga ibunya. Sedangkan ibunya tak ada siapa pun nak jaga. Ini orang tersilap, tuan-tuan. Namanya talbis iblis. Iblis menipu kita dalam keadaan kita tak perasan. Baik, dalam ayat berikutnya Bukhari bawakan kepentingan untuk kita berdoa seperti yang telah kita pelajari dalam surah Al-Isra yang lalu. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ucapkanlah setiap kali kita berdoa selepas salat, contohnya lepas baca Quran, contohnya lepas baca surah Al-Kahfi, contohnya tahajud, contohnya selepas kita mulakan doa dengan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jangan lupa kita untuk berdoa untuk ibu bapa kita. Tuan, setakat ini saja dulu. Segala yang baik semuanya daripada Allah. Kelemahan itu milik manusia. Jangan lupa, tuan, ingat kurma, ingat Azan Travel. Kami memasarkan kurma Mekjol dan juga kurma Ajwa. Dan insya-Allah mudah-mudahan tak lama lagi kita boleh terbang seperti biasa, adanya vaksin. Jangan lupa, tuan-tuan nak ke mana? Baitul Maqdis bersama Azan Travel, ya. Tuan-tuan nak ke umrah dengan Azan Travel. Tuan-tuan nak ke Balkan, kami ada ustaz-ustaz yang berkaliber yang membawa perjalanan. Kami punya perjalanan bukan setakat jauh lah, tapi jauhlah penuh tarbiyah. Jadi tuan-tuan, setakat saja dulu. Terima kasih atas sokongan tuan-tuan. Dan bagi tuan-tuan yang minat untuk dapatkan Habatus Sauda pada musim fitnah ni, insya-Allah tak lama lagi Habatus Sauda kami akan sampai semula. Terputus stok sebelum ni Birkah Habatus Sauda. Dan Nabi galakkan untuk gunakan setiap hari kerana ia merupakan rawatan pada seluruh penyakit, kata Nabi kita, melainkan kematian. Habatus Sauda dipanggil juga dengan Habatul Barakah. Bagi tuan, setakat saja dulu. Bagi tuan yang melakukan akikah, jangan lupa Azan Travel mengendalikannya di Yaman, di Syria. Negara peperangan ni menyaksikan ramai orang tak ada kerja, tuan-tuan. Yang kita takutlah perempuan mereka terjebak dalam perkara-perkara haram, termasuk menjual kehormatan diri. Kerana kehidupan yang makin sukar di Syria dan juga di Yaman terutamanya, tuan-tuan. Di Iraq kami belum dapat masuk. Kami hantar bantuan ke sana. Saya tak pergi bantuan, kita hantar bantuan dari guru-guru kita yang ada di sana. Contohnya di Yaman, Syekh Haidar. Di Syria, Syekh Quraim Rajih. Kami hantar kepada mereka bantuan ni direct untuk mengadakan ibadah akikah contohnya. InsyaAllah pada musim kurban nanti kami akan kenalikan kurban lagi sekali.
Jadi tuan-tuan, ada tuan nak melakukan akikah untuk anak-anak yang belum akikah, hubungilah Zahzan Travel. Bagi tuan-tuan pemusim cuti yang panjangan ni juga, saya nasihatkan tuan-tuan dapatkan buku-buku latihan untuk anak-anak kita yang merangkumi berbagai-bagai subjek. Anak-anak kita tak tahu apa mereka buat tanpa ada pengisian, membuat latihan seperti itu, mathsnya, sainsnya, geografinya, pendidikan Islamnya, bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, semua ada. Kami terbitkan di Telaga Biru. Dapatkan di www.telagabiru.com.my. Tuan-tuan order, kami hantar terus ke rumah. Terima kasih tuan-tuan, setakat ini saja dulu. Dah masuk waktu duha. Janganlah beredar melainkan tuan-tuan sembahyang sunat duha dulu pagi ni. Sunat duha ni memudahkan urusan kita seharian, menjadikan doa kita makbul, menjadikan murah rezeki kita. Ada macam-macam kelebihan daripada salat sunat duha. Jangan abaikan tuan-tuan ni. Nabi jarang-jarang meninggalkannya pun hanya untuk menunjukkan ia bukannya wajib. Selain daripada itu, Nabi melakukannya walaupun pada waktu pembukaan kota Mekah yang sangat kritikal itu. Baik tuan, setakat saja dulu kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام من سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اتقوا الله منا ومنكم. Jangan lupa pukul 10 pagi nanti saya ada di Astro Go Shop insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.